Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Cikgu Mira Channel yang akan mengajar anda. Are you ready, guys? Kita sambung tajuk kita yang seterusnya, perubahan zaman air batu, yang akan menjelaskan tentang perubahan zaman air batu akhir. Okey, yang pertama, bumi mengalami perubahan iklim di mana bertukar daripada sejuk menjadi ke cuaca yang panas. Yang kedua, bentuk fizikal muka bumi berubah. Yang ketiga, sungai dan tasik terbentuk daripada kecairan daripada ais batu tadi. Yang seterusnya ialah binatang zaman Pleistosen pupus, dan yang terakhir manusia mula melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk kehidupan seharian. Okey, seterusnya perubahan zaman air batu. Glacier telah mengubah bentuk fizikal muka bumi. Air batu yang cair daripada tanah yang tinggi tu dan gunung-gunung akan membawa batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Maksud dia, macam banjir contohnya kan bawa batu, bawa pasir semua kan. Dia sama juga macam ni. Dia akan bawa menuruni tanah tinggi. Okey, seterusnya lebihan air yang dibawa akan melimpah ke kawasan laut. Kesan yang berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Okey, perubahan zaman air batu akhir ni terbentuklah tasik dayang bunting, Great Lake dan juga saliran-saliran sungai. Jadi kecairan air batu tu membentuklah tasik air tawar tersebut. Okey, kita tengok juga kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen, iaitu sloth. Kalau anda pernah tengok lah, yang ni kehidupan zaman dulu ya. Lepas tu harimau bertaring dan juga mammoth. Pernah dengar tak mammoth? Mungkin anda tak pernah dengar. So anda boleh tengok gambar ni ya, mammoth. Okey, seterusnya perubahan zaman air batu akhir lagi. Manusia perlu menyesuaikan diri untuk aktiviti harian dengan perubahan-perubahan iklim yang berlaku di dunia. Mereka berhijrah dari benua Afrika ke benua Asia dan juga benua Eropah. Perhijrahan ini disebabkan suhu di benua Asia dan Eropah tidak lagi terlalu sejuk. Okey, iklim bumi berubah daripada terlalu sejuk menjadi sederhana sejuk. Kegiatan radiasi bumi yang berlaku daripada sinaran matahari menyebabkan peningkatan suhu bumi. Jadi anda boleh tengoklah gambar-gambar dekat sini. Daripada salji boleh bertukar menjadi tasik. Sebab apa? Sebabnya air batu tadi tu dah cair. Jadi kesan perubahan zaman air batu ni dekat Asia Tenggara pula tau. Okey, dekat Asia Tenggara sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah pamah yang sangat-sangat luas yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan yang dikenali sebagai pentas Sunda. Perkembangan ini berlaku pada zaman air batu akhir yang memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara. Okey, ni dua kesan yang penting. Yang pertama, kenaikan paras air laut di pentas Sunda iaitu merupakan paras air laut yang aktif berlaku sejak 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Sejak tempoh tersebut, aras laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Yang kedua, pergerakan manusia di sekitarnya kerana pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Jadi, mereka berpindah daripada benua lain tadi masuk ke benua Asia dan juga benua Afrika. Sebab itulah ramai manusia dekat bumi ni. Dan kita ada banyak benua. Okey, ini pula kesan-kesan perubahan dia dari segi pentas Sunda. Daratan seluas 3.2 juta kilometer. Bentuk fizikal tanah pamah berlaku pada zaman Pleistosen yang mempunyai paras air laut yang rendah. Okey, pada ketika itu, dataran dilalui oleh manusia dengan cara berjalan kaki. Okey, pentas Sunda merupakan tunjang kepada benua Asia Tenggara. Sebab apa? Sebab negara-negara Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal
dan kehidupannya hampir sama. Jadi manusia boleh tinggal dekat Asia Tenggara. Negara mana yang Asia Tenggara tu? Cuba anda cari. Okey, seterusnya, Kepulauan Sumatera. Dekat mana Sumatera? Dekat Indonesia ya. Dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Yang gambar kuning tu adalah pentas Sunda. Jadi, kawasan yang menghubungkan melalui daratan menyatukan Burma, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung dan juga Asia Tenggara dihuni oleh kumpulan-kumpulan mamalia macam tadi yang korang tengok tu. Ada yang bersaiz kecil dan ada juga bersaiz besar. Tapi dah pupus tau. Okey, kesan perubahan air batu di Asia Tenggara. Kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holocene menyebabkan terjadinya sungai dan tasik. Okey, apa dia? Zaman apa tadi yang jadi tasik? Okey, yang menyebabkan terjadinya sungai dan tasik adalah pada zaman akhir Holocene. Ingat Holocene. Lepas zaman Holocene yang terjadinya sungai dan tasik. Okey, sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan juga ke dalam laut. Antara sungai terbesar termasuklah Sungai Sunda Utara. Okey, aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi-tepi pantai. Jadi yang anda tengok dulu tu, yang tu adalah kawasan-kawasan tanah rendah dah. Sekarang ni bila air batu itu cair, dia menjadi sungai ataupun tasik. Okey, seterusnya perkembangan ini mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Apa aplikasi kebat ni? Kecairan air batu meninggalkan kesan terhadap perubahan bentuk muka bumi dan di Asia Tenggara juga. Okey, ini adalah Cakna Minda yang anda perlu tahu. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.